Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma taminna bil khair. Allahumma taminna bil khair. Allahumma taminna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum kepada Tuan Imam, Keresan Ahli dan Tuan Kuasa Masjid, Sabul Fadilah, para asatizah, Tuan Haji, Puan Hajah, sidang Jumaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini dapat bersama-sama kita meneruskan bacaan buku Kitab Tauhid, karangan daripada Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani, sebuah buku yang saya kira sebuah buku yang telah lama berada di pasaran dan mungkin di kalangan tuan-tuan sekalian ada yang telah pun membaca buku ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita nak membincangkan berkaitan dengan buku ini yang seperti mana yang telah pun saya ulang-ulang dalam beberapa siri kuliah kita sebelum ini, bahawa tertarik untuk kita membaca buku ini kerana buku ini membincangkan perbahasan tentang tauhid berasaskan kepada fakta-fakta yang kita boleh kenali ataupun kita sebut sebagai fakta sains pada hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan masuk kepada masih lagi dalam mukaddimah kepada perbincangan kita ini sebenarnya, walaupun kita dah masuk dalam fasal yang ketiga, iaitu dalam tajuk besar dia adalah kepentingan ilmu tauhid dalam kehidupan manusia. Kepentingan ilmu tauhid dalam kehidupan manusia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini dalam beberapa tajuk kecil yang dipecahkan oleh pengarang kita ini, insya-Allah kita akan membincangkan tuan-tuan bagaimana kepentingan ilmu tauhid ini dalam kehidupan kita, terutama sebagai seorang mukmin. Buku ni tuan-tuan, kalau mungkin tuan-tuan yang belum pernah menatap ataupun membaca buku ini, dia bawa dalam bentuk soal jawab, dalam bentuk soal jawab. Jadi dia ada soalan, ada jawapan. Baik. Dalam tajuk kecil iaitu bahaya jahil ilmu tauhid, bahaya jahil ilmu tauhid, maka didatangkan satu soalan. Apakah kesan tidak memahami ilmu tauhid terhadap kehidupan manusia? Apakah kesan tidak memahami ilmu tauhid terhadap kehidupan manusia? Jadi tuan-tuan, soalan pertama yang nak dibincangkan dalam buku kita ini, dalam tajuk kepentingan ilmu tauhid ini, apakah kesannya kalau sekiranya ilmu tauhid ini tidak ada ataupun tidak dipelajari, tidak dikuasai dalam kadar yang minimum oleh seseorang manusia itu. Kita bercakap dalam konteks manusia yang umum dulu. Maka jawapannya, yang pertama, seseorang yang tidak mengetahui siapa penciptanya akan hidup seperti orang buta dalam kehidupan dunia. Dia tidak mengetahui kenapa dia dicipta. Dia juga tidak mengetahui hikmah kewujudannya di muka bumi. Kehidupannya di muka bumi akan tamat, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui kenapa ia bermula. Dia akan keluar dari dunia, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui kenapa dia masuk ke dalamnya. Tuan-tuan, satu olahan yang saya kira sangat cantik, sangat menarik, sebab ini soalan yang kita boleh timbang dengan akal yang waras oleh seorang manusia yang mungkin tak perlu kepada pendidikan ataupun tahap pendidikan yang tinggi. Sekiranya seorang itu, contohnya tuan-tuan,
berada pada satu tempat, maka sepaling kurang dia tahu kenapa dia berada di tempat tersebut. Contoh kalau kita tuan-tuan ajak 2-3-4 orang kawan pergi ke Kuala Lumpur contohnya. Pergi Kuala Lumpur itu apa tujuannya? Ke mana arah tujunya? Berapa lama nak duduk di sana? Dan ke mana kita nak pergi? Maka kalau sekiranya tuan-tuan dalam permusafiran itu pun kita kena jelas mana arah tuju kita. Kalau kita kata mana kita nak tidurnya malam ni, mana kita nak makannya malam ni, mana kita nak pergi malam ni, esok dan sebagainya. Maka kalau seorang itu tidak mengetahui tentang ilmu tauhid ini, maka dia tidak akan mengetahui siapakah penciptanya. Dia seperti digambarkan orang buta dalam kehidupan, yang mana tak tahu dari sudut keadaannya di dunia ini, tidak mengetahui kenapa dia dicipta. Ini satu soalan besar lah ya, kalau kita lihat dalam apa ni, kata apa, dalam falsafah masyarakat barat pada hari ini kan. Kenapa manusia ini dicipta? Mengapa ia dicipta? Bagaimana ia dicipta? Bagaimana manusia ini boleh berada di bumi ini? Kenapa manusia tidak berada di planet lain? Dan ke mana arah tuju kehidupan manusia di bumi ini? Berapa lama lagi manusia ini boleh hidup di bumi ini? Ini soalan-soalan yang tuan-tuan, kalau kita lihat dalam perbincangan masyarakat barat, perkara ini dibincang dengan begitu, orang kata apa, serius. Tetapi kalau kita lihat tuan-tuan, bagaimana dalam Quran, kalau sebagai seorang yang beriman tuan-tuan, soalan-soalan itu semuanya telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan manusia, apa tujuan ciptaan tersebut, dan apa yang perlu dilakukan di tempat ataupun di bumi ini. Kenapa Allah Ta'ala tak ciptakan manusia ini? Yang kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, di bumi, fil ardi khalifah. Allah Ta'ala nak menciptakan manusia ini sebagai khalifah fil ardi. Maka kita tahu dalam konteks kita seorang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, maka kita tahu bahawa tujuan kita berada di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, tanpa kita mengenepikan salah satu lagi tuan-tuan. Matlamat kehidupan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kalau sekiranya seorang itu tak tahu langsung tentang perbahasan ataupun tidak mendalami langsung tentang secara minimumnya tuan-tuan, maka kehidupan manusia itu adalah seumpama seorang yang disebut dalam kitab kita ini yang buta dalam kehidupan, yang tak tahu mana arah tujuannya, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, tak tahu tuan-tuan. Kehidupannya di bumi ini akan tamat, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui kenapa ia bermula. Tuan-tuan, dia akan keluar dari dunia, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui kenapa dia masuk ke dalamnya. Tuan-tuan, ini satu soalan yang cukup besar lah tuan-tuan, cukup besar kan. Ada orang bertanya lah, kalau kita lihat dalam perbincangan masyarakat pada hari ini kan, kenapa manusia ini duduk di bumi, tidak duduk di planet lain contohnya. Ini soalan-soalan yang tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala dah sebut dah, seperti mana yang kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wallazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru yatamatta'un ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Yang bermaksud dan sebaliknya, kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. Insya-Allah tuan-tuan, ini kalau kita nak membezakan di antara manusia dengan haiwan, antara perbezaan besar antara manusia dengan haiwan ini adalah manusia ini diberikan akal, walaupun haiwan itu diberikan satu kelebihan,
iaitu mereka mempunyai apa kita sebut sebagai deria yang lebih sensitif berbanding dengan manusia. Sense deria yang lebih sensitif dengan manusia. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya kongsikan ni cerita 3-4 tahun yang lepas, mungkin lama lagi lah, dalam perbahasan berkaitan ataupun dalam kajian dibuat berkaitan dengan gerhana matahari hari itu, ketika mana binatang yang aktif pada waktu malam dan binatang yang aktif pada waktu siang. Kajian itu dilakukan ketika mana gerhana matahari separa. Di kawasan itu berlaku gerhana matahari separa, partial eclipse, tuan-tuan, solar partial eclipse, gerhana matahari separa. Dengan mata kasar, tuan-tuan, kita tak nampak kesan gerhana tersebut. Mana waktu pagi itu lebih kurang dalam pukul 8, pukul 9 begitu, berlaku gerhana matahari. Jadi waktu gerhana matahari itu berlaku, cahaya matahari itu berkurang. Tetapi dengan mata kasar, ketika itu kita tak perasan. Bahkan kalau kita biasa yang kata apa, tak pernah mengkaji dan sebagainya, tak tahu langsung berlaku gerhana pada waktu itu. Tetapi tuan-tuan, nak ceritakan, dalam kajian dibuat itu dibuat di Indonesia, tak silap saya, tuan-tuan, di sebuah kata apa, zoo lah. Maka bila gerhana matahari itu berlaku pada waktu pagi, dan waktu tu partial, dia separa saja, tuan-tuan, dia bukan penuh. Kalau penuh ni memang ada kesan. Tetapi bila berlaku separa, ketika itu dia dapati binatang yang aktif pada waktu siang, binatang yang aktif pada waktu siang, ketika itu dia jadi pasif. Seolah-olahnya kesan berlaku gerhana, bukan seolah-olahnya, tapi memang begitulah, iaitu kesan gerhana itu yang menyebabkan cahaya matahari itu kurang, dapat dikesan oleh mereka walaupun tak nampak dengan mata kasar, menyebabkan mereka jadi macam kita kata confused. Sebab pagi, siang baru saja bermula, tiba-tiba nak jadi malam dah. Begitu. Binatang yang siangnya pula pasif, tidur, dia ada sebutlah, ada binatang-binatang yang dibuat kajian sebut, kan. Binatang yang rehat, pasif, tak aktif pada waktu siang, dia dapati bila berlakunya gerhana separa, ketika itu mereka terbangun. Waktu tu time tidur tentang waktu tu. Tapi waktu berlaku gerhana tu, dia bangun. Kerana hasil kajian itu menunjukkan bahawa dia punya deria itu dapat mengesan bahawa cahaya matahari dah berkurang, seolah-olahnya waktu malam. Sedangkan dengan mata kasar kita, tuan-tuan, memang tak nampak waktu tu. Jadi nak sebutkan di sini, tuan-tuan, nak ceritakan, tuan-tuan, di sini bagaimana kalau dibandingkan manusia dengan binatang itu, deria binatang itu jauh lebih kata apa, tajam daripada manusia. Tetapi dengan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, itulah akhirnya manusia itu boleh pula mengatasi deria binatang itu dengan teknologi, dengan memahami peralatan-peralatan yang digunakan, akhirnya boleh melahirkan kesan yang hampir bahkan lebih daripada apa yang dapat dikesan oleh binatang tersebut. Maknanya, tuan-tuan, akal yang Allah Ta'ala jadikan ini, tuan-tuan, sepatutnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk memahami tentang hakikat penciptaan manusia ini, hakikat penciptaan alam ini, yang akan akhirnya, yang seperti mana kita disebutkan dalam surah Muhammad ini, yang akhirnya melahirkan natijah bahawa bagaimana berbezanya manusia melihat alam berbanding dengan haiwan ternak melihat alam. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, bila disebut perkataan afala yarau, afala yanzuru, nanti insya-Allah kita akan tengok perkataan-perkataan tersebut. Maka nazara, yarau, kalau bahasa mudahnya kita kata itu adalah melihat. Tetapi adakah kita melihat alam ini seperti mana haiwan melihat alam? Binatang ternak melihat alam. Dia lihat makanan, dia makan, kemudian kenyang, tidur, esok dia makan lagi. Begitu saja berlaku. Bila ada binatang antara jantan dan juga betina melihat pasangannya dan berlakulah kata apa, penyawaan dan sebagainya, adakah setakat itu sahaja? Bila mereka melihat matahari terbit, maka mereka ketika itu
Bila matahari terbenam, dia akan balik ke kandang untuk tidur. Adakah begitu sahaja manusia ini seperti mana haiwan? Tidak, tentu sekali tidak. Maka di sinilah bagaimana dalam surah Muhammad ayat ke-20 ini Allah Ta'ala membuat satu perbandingan bahawa manusia yang hanya menikmati kesenangan hidup di dunia, makan, minum, tidur, samalah seperti mana binatang-binatang ternak yang hanya itu sajalah. Baik. Jadi hakikatnya tuan-tuan, jawapan pertama kepada soalan yang kita sebutkan tadi, apakah kesan tidak memahami ilmu tauhid terhadap kehidupan manusia? Maka kalau sekiranya seseorang itu tidak mengetahui hakikat ataupun tidak mengetahui secara minimumnya pun tuan-tuan, kalau dapat tidak mengetahui langsung tentang ilmu tauhid ini, maka hidupnya itu tidak tahu di mana pangkalnya, mana hujungnya, mana tujuannya, mana asalnya dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat akan terpedaya dengan kehidupan dunia. Dia akan menjadikan setiap kerjanya adalah untuk mencari kesenangan di dunia ini sebelum dia mati. Dia akan berlumba-lumba kerana tamakkan habuan dunia dan mencari kehidupan dunia tanpa menghiraukan halal dan haram. Dia tidak akan menghiraukan bencana yang akan menimpa orang lain. Apa yang penting baginya adalah kepentingan dirinya, sifat individualistik. Betul nyebutnya kan? Inilah yang akan memecah belahkan masyarakat, merosakkan hubungan dan menyebabkan peperangan antara satu sama lain. Hal ini berbeza dengan masyarakat yang beriman dan berpegang teguh dengan agama Islam. Masya-Allah tuan-tuan. Maknanya kalau kita dapat lihat tuan-tuan bagaimana ilmu tauhid ini, kalau sekiranya seseorang itu, kalau sekiranya manusia itu, masyarakat itu, negara itu tidak ada pegangan ilmu tauhid, beriman kepada Allah Ta'ala, tahu di mana ada yaumul mahsyar, ada kehidupan akhirat nanti dan sebagainya, maka dia akan menjadikan kehidupan dunia ini adalah semata-mata kehidupannya. Takkan ada sesuatu yang selain daripada dunia ini. Sebab itu tuan-tuan, saya tertarik juga dengan perbahasan yang dibuat dengan logik tuan-tuan. Adakah perlu kehidupan akhirat? Kalau kita fikir dengan logik akal, adakah perlu kehidupan akhirat? Dia buat satu contoh. Tuan-tuan boleh setuju, boleh tak setuju. Dia buat satu contoh. Kalau sekiranya seseorang itu tuan-tuan, seorang pemimpin tentera, dengan arahan dia telah menyebabkan tenteranya membunuh ratusan, mungkin jutaan manusia tuan-tuan. Dengan arahan, dengan kuasa yang ada padanya, dia mengarahkan bahawa satu, kata pun jatuhlah bom dan sebagainya, ataupun dibunuh dalam siri peperangan dan sebagainya, menyebabkan jutaan manusia dibunuh dengan zalim, dan dibunuh dengan zalim. Tetapi akhirnya, katalah tuan-tuan, dia mati juga. Dia mati mungkin ditembak, ataupun mati terbunuh, ataupun mati sebab mati sebagai seorang manusia sakit tua dan sebagainya. Maka tuan-tuan, dia buat satu perbandingan. Apakah balasan yang diterima oleh ketua itu tadi, yang mana telah mengakibatkan sejuta manusia mati, dan akhirnya kalau dia dapat ditangkap, kalau dia dapat diperangi balik, dan akhirnya mungkin dia mati dengan satu tembakan saja. Mungkin dia mati, kalau nasibnya lagi baik, mati sebab sakit tua dan sebagainya. Secara zahirnya kita dapat lihat bahawa tak padanlah kawan ni dah menyebabkan sejuta orang mati dengan keadaan yang zalim. Tiba-tiba dia mati rupa itu je ya. Senang no, nampak dari sudut zahir lah tuan-tuan. Baik. Maka di sinilah tuan-tuan, perlunya ada akhirat, perlunya ada yaumul mahsyar itu. Sebab di situlah manusia yang telah menyebabkan nyawa sejuta orang ini tadi yang mati ini akan dibalas balik dengan segala dosa, dengan segala kesalahan yang menyebabkan sejuta orang tadi itu mati. Kesakitan yang akan dirasakan itu wallahu ta'ala alam, tetapi
dibalas kerana kejahatannya itu. Kalau kita kata setakat dunia ini, orang kata apa, tak ada apa lah. Kalau kita tengok cerita filem dan sebagainya kan, orang jahat tu contohnya akhirnya mati juga, kena tembok bom, dia nak bagi nampak dahsyat sikit, mati tembok mungkin ke kepala dan sebagainya. Tetapi kesakitan yang dirasai oleh orang yang dizalimi itu, yang mati dibom, bukan seorang, mungkin ramai, mati disembelih, mati sebagainya, itu sebagai contoh tuan-tuan, sebagai satu analogi yang kita akhirnya kita boleh terima dengan akal bahawa akhirat itu perlu. Akhirat itu perlu, kan? Dalam konteks yang berbeza pula tuan-tuan, bagi kita yang insya-Allah kita buat baik, kita buat baik, kita beramal soleh, kita menderma dan sebagainya. Tak ada siapa pun tahu tuan-tuan. Mungkin dalam masjid ini tuan-tuan ada khidmat, tuan-tuan ada bagi derma, tak ada siapa pun tahu. Dan kerana tak ada siapa pun yang tahu, maka dalam secara fizikalnya, secara zahirnya, tak ada orang nak hargai apa yang kita buat, sebab tak ada orang yang tahu, kan? Tetapi kita memberi dalam bentuk yang banyak. Tuan-tuan mungkin menderma dalam bentuk online, derma dekat orang kawan sahabat-sahabat kita yang di Palestin, sahabat-sahabat kita di Syria dan sebagainya. Mereka tak tahu siapa yang menderma, siapa yang beri makan contoh korban dan sebagainya kan, di luar negara, dalam negara dan sebagainya. Tak tahu siapa yang bagi, tak tahu, dan kita pun tak bagi tahu, dan kita pun tak declare pun. Maka imbalan yang kita beri itu tuan-tuan, kalau kita fikir secara zahirnya, habis di dunia. Kita beri contohnya RM1,000 untuk masuk bahagian korban di satu tempat jauh tu, di sebelah ada baru ni dia kata buat di apa ni, Tanzania contohnya, minoriti umat Islam di sana contoh. Dia pun tak kenal kita, kita pun tak kenal dia, tetapi alhamdulillah dengan sedekah ataupun dengan korban yang kita buat itu, dia dapat menikmati daging itu contohnya. Dan ketika itulah tuan-tuan, imbalannya di mana? Imbalannya nanti di akhirat ni. Logiknya perlu ada akhirat itu, sebab di situlah nanti apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita berikan, yang tak siapa pun tahu dan kita pun tak beritahu, dan di situlah Allah Ta'ala akan berikan balik apa yang telah pun kita berikan. Walaupun dalam kehidupan dunia ni kita mungkin tidak dihargai dengan sepatutnya. Kalau dalam dunia ni memang secara fitrahnya begitulah pun, kan? Kadang-kadang tuan-tuan yang banyak jasanya, kata apa, istilah apa, apa ni, pejuang-pejuang apa ni kemerdekaan dulu, ataupun disebut sebagai apa, mereka yang tidak didendangkan jasa-jasa mereka tuan-tuan, tak siapa pun tahu tuan-tuan, anggota-anggota keselamatan kan, dan dulu-dulu dan sebagainya, tak siapa pun tahu. Tetapi itulah jasa yang telah pun diberikan kepada negara ini, kepada agama ini, dan akhirnya di manakah tempat mereka akan dapat imbalan ataupun ganjarannya? Di akhirat nanti. Maka kalau di dunia ini tak dapat apa pun, hatinya akan lebih relax, hatinya akan lebih tenang, bahawa dia percaya bahawa ada sesuatu yang lebih baik yang Allah Ta'ala janjikan di akhirat nanti. Syurga yang sebesar ataupun seluas bumi dan juga langit. Yang mana kalau dalam hadis yang sahih itu, bagaimana orang yang terakhir pun masuk syurga tuan-tuan. Dalam hadis yang cukup masyhur tu kan, ada ustaz-ustaz kita cerita bagaimana orang yang akhir sekali masuk syurga pun tuan-tuan, setelah dia melalui fasa kehidupan di akhirat itu, kena masuk neraka dulu, dan bila dimasukkan ke dalam syurga yang dia masuk, orang terakhir masuk syurga itu pun, bila di dalam hadis itu Allah Ta'ala suruh gambarkan nikmat yang paling besar yang dia pernah dapat dalam kehidupan ini, maka dia bayangkan, maka dalam hadis itu Allah Ta'ala kata gandakan lagi, dia pun gandakan lagi, Allah Ta'ala kata gandakan lagi, sampai dia kata dah tak boleh dah, ini maksimum dah ni, maka Allah Ta'ala berikan syurga kepadanya itu berganda-ganda daripada apa yang dia boleh bayangkan tadi. Itu bayangkanlah orang yang terakhir masuk syurga. Dari satu sudutnya tuan-tuan, kita pun duk haraplah, tapi takut juga ya. Duk harap kita ni
nak masuk syurga, tapi janganlah mengalami fasa dalam neraka tu. Tetapi gitulah tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Baik. Yang ketiga, yang ketiga, jawapan kepada persoalan yang disebutkan tadi, apa kesannya tidak memahami ilmu tauhid. Yang ketiga, apabila kejahilan tentang ilmu tauhid ni berleluasa, akidah dan amalan manusia akan rosak dan maksiat serta dosa akan bermaharajalela. Dengan itu Allah Ta'ala akan menurunkan azab ke atas orang Islam yang mengabaikan dan mensia-siakan agama mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbul yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Baik tuan-tuan, ini sebab yang ketiga kan? Sebab ketika mana seorang itu tidak kenal Allah, tak tahu tentang adanya yaumul mahsyar, tidak tahu bahawa adanya Nabi dan juga Rasul yang dihantar untuk manusia, tidak mengambil tahu tentang apa yang disebutkan dalam Quran, apa yang disebut yaumul mahsyar dan sebagainya, maka kehidupan manusia ini tuan-tuan sudah tentulah dia akan hidup dengan suka hati dia. Apa yang difikirkan dia nak, maka dia akan buat. Apa yang difikirkan benda itu baik mengikut akal dan juga nafsunya, itulah yang dia buat. Sedangkan semuanya ada pertimbangan daripada Allah Ta'ala, semuanya ada pertimbangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi panduan kepada kita. Baik. Jadi itulah tiga tuan-tuan bahaya kalau sekiranya ataupun kesan kalau sekiranya kita tidak memahami ilmu tauhid. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat pula kepada tajuk yang kecil yang seterusnya, implikasi ilmu tauhid dalam kehidupan manusia. Apa kesannya pula? Yang tadi kalau sekiranya seorang itu tidak mendalami, tidak menguasai, tidak mempelajari, tidak mengetahui ilmu tauhid. Yang ini kita tengok pula apa kepentingan ataupun kesan ilmu tauhid ini dalam kehidupan manusia. Soalan, apakah implikasi ilmu tauhid dalam kehidupan manusia? Masya-Allah. Yang pertama, orang yang mengesakan dan beriman kepada Tuhan dan para Rasulnya mengetahui tujuan Tuhan menciptakannya. Dengan itu dia menjalani kehidupan dunia di atas jalan yang lurus, mengetahui permulaan dan perakhiran kehidupannya berada jauh daripada kegelapan dan juga kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini surah ni, ayat ni tuan-tuan hafaz, saya yakin. Apa ayat dia? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Surah apa tuan? Surah Al-Mulk. Sekejap lagi kita akan baca kan, surah Al-Mulk. Saya pun tengok alhamdulillah hari ni kan ramai yang dah mengamalkan surah Al-Mulk ini ataupun yang kita baca surah Al-Mulk. Sebenarnya amalannya adalah kita baca sebelum tidur. Maknanya kalau tak baca pun selepas isyak ni tuan-tuan, maknanya kita baca sebelum tidur. Itulah amalan yang sepatutnya. Tetapi alhamdulillah, maknanya kita baca selepas daripada kita sembahyang sunat ba'diyah itu, baca beramai-ramai, atau sembahyang isyak tu kita baca beramai-ramai sebagai salah satu takdib, salah satu tarbiyah, tarbiyah yang kita laksanakan, insya-Allah. Sebab itu contohnya, kalau sekiranya masjid, contohlah mungkin kita ada program malam ni, ada ceramah dan sebagainya, masjid tak baca tuan-tuan surah Al-Mulk lepas isyak kan? Agak-agak kita baca tak tuan-tuan? Baca jugalah. Bacalah, yang mana balik rumah tu sebelum tidur ke, buka sekejap kan, buka sekejap. Kalau tuan-tuan yang dah hafaz tu lagi alhamdulillah, duduk atas katil tu kejap, ada wudu, baca tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir dan sebagainya ila akhir ayat. Baik tuan-tuan. Jadi disebutkan tuan-tuan, apakah kesan ataupun implikasi ilmu tauhid ni dalam kehidupan manusia, iaitu sekiranya orang itu mengesakan atau beriman kepada Tuhan dan Rasulnya, mengetahui tujuan dia diciptakan. Dengan itu pastilah kehidupannya ini
akan berada pada jalan yang lurus, yang kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana orang yang ada kita nak kata macam inilah tuan-tuan ya, buat satu perbandingan. Kalau kita ini tahu tuan-tuan, contohnya kita ditimpa satu ujian, sakit contohnya kan. Ini satu benda yang common. Semua kita pernah ada sakit, mengalami sakit ataupun mengalami ujian sakit itu. Sama ada sakit itu sakit yang kronik ataupun sakit yang biasa, demam, sakit gigi dan sebagainya, sesemua. Bagaimana tuan-tuan Allah Ta'ala ataupun baginda Nabi SAW sebut sakit, kesan sakit itu kepada dari sudut pahala dan juga dosa kita, sehingga disebutkan dalam satu hadis tuan-tuan, bagaimana sakit hatta duri yang terkena pada jari ini pun, duri yang tercocok pada jari ini pun, dia akan menyebabkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan menambahkan satu pahala. Hatta syaukah, disebut hatta duri yang tercocok itu pun, maknanya kalau kita pergi kebun kan, pagi-pagi duduk potong rumput depan rumah ataupun duduk tengok dalam pasu bunga kelebih-kelebih, pok tercucuk jari ni tuan-tuan dengan duri, maka dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah Ta'ala menghilangkan satu dosa dan menambahkan satu pahala dengan sebab tercucuk itu tadi. Dengan sebab tercucuk itu je. Bayangkanlah tuan-tuan ya, bukanlah kita minta, tetapi mana kalau kita diberikan ujian dalam bentuk sakit dan sebagainya, maka kita sebagai seorang yang beriman, yang tahu tentang hakikat sakit itu sebenarnya untuk apa, maka kita tahu bahawa Allah Ta'ala menguji kita, yang mana Allah Ta'ala akan memberikan keringanan kepada kita pada kehidupan selepas daripada kematian kita nanti. Baru-baru ni tuan-tuan di pejabat, saya kongsikanlah, tak sebut nama, saya pun tak tahu, tak tanya nama dia, terlupa. Ada orang telefon pejabat, jadi dia tanya, Ustaz, saya ni Allah Ta'ala uji saya bertahun-tahun lamanya. Apa ujiannya bang? Dia kata isteri saya ni sakit bertahun-tahun Ustaz, dah berubat, sakitnya sakit, dia kata apa, sakit misteri lah, sakit misteri, dah bertahun-tahun berubat sana, orang kata dengan sini baik, dengan syifa dan sebagainya, macam-macam lah. Orang kata ni borang ni boleh, tak baik-baik. Tiba-tiba baru ni Ustaz, dia kata ada kawan saya beritahu ada seorang ni yang bukan beragama Islam, dia boleh berubat dia boleh berubat, tapi dia bukan beragama Islam. Orang yang bukan beragama Islam berubat, ubat tu pula bukannya fizikal, doktor, pakar dan sebagainya. Kita nampaklah benda tu fizikal tu kan, ada ubatnya, ada material yang kita boleh tahu apa benda tu sebagai Panadol dan sebagainya, kita tahu. Tetapi ini tuan-tuan sakit bukan fizikal, yang kita kata apa, sakit dengan jin dan sebagainya lah. Tapi baru ni Ustaz, dia kata ada kawan saya bawa, dia kata orang bukan Islam ni bagus, dia boleh berubat. Jadi saya pun pergilah, dan bagusnya pula, saya pun naik confuse juga nak jawab soalan kan. Dia kata bagusnya orang ni, dia kata encik jangan percaya saya ubat encik, yang ubat encik itu Tuhan Allah. Bagusnya ni, dia kata yang ubat encik ni, ini Tuhan Allah. Jadi waktu saya nak ubat, dia kata apa, banyak-banyak istighfar. Sudah, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Saya pun kata, betul ke bang? Dia kata betul. Tapi orang tu bukan Islam. Lepas tu dia berubat. Ni kata alhamdulillah, isteri saya sihat. Tapi waktu saya pun, abang, waktu dia berubat tu dia baca apa bang? Adalah dia baca mantra lah, bahasa dia. Abang faham tak? Tak faham.
Kalau nak kata tu ayat Quran, memang confirm lah bukan ayat Quran pasal dia bukan Islam. Jadi dia pun tanya, macam mana Ustaz? Macam mana hukumnya? Saya pun menung juga macam mana nak jawab soalan tu. Tu kan. Tapi gitulah tuan. Maknanya dia pun kata apa? Saya dah diuji banyak tahun Ustaz, tapi bila saya berubat dengan orang bukan Islam ni, dia berubat, dia kata keluar benda tu, dan isteri saya pun sihat. Jadi di sinilah tuan-tuan ya, kita nak kena timbang dengan bentuk, dengan syariat ini, dengan Quran dan dengan wahyu, dengan Quran dengan hadis, dengan Quran dengan hadis. Kita kena lihat di situ. Yang mana antara ciri-ciri dalam bentuk perubatan ini tuan-tuan, antaranya hendaklah menggunakan Al-Quran contohnya, hendaklah menggunakan ayat-ayat yang jelas maknanya, yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Mentera-mentera yang dibaca itu hendaklah mentera-mentera yang tidak mensyirikkan dan jelas maknanya, dia bukan ada tasyabuh dan sebagainya. Dan jelas pula dalam hal ini tuan-tuan, kalau sekiranya sakit itu yang diakibatkan oleh gangguan jin, maka orang yang mengubat tersebut, yang mengubati itu, apa yang digunakan untuk menyihatkan orang itu, dari sudut apa tuan-tuan? Kalau kita belajar sikit-sikit tentang kaedah perubatan ni, maka dia juga menggunakan jin. Habis isteri saya sihat, syukur juga alhamdulillah tuan-tuan. Wallahu alam lah. Saya pun tak reti nak jawab, tapi beginilah bang saya kata. Kalau selama ni benda tu duduk rosakkan ataupun nak ada dalam badan isteri abang, untuk apa sebenarnya? Untuk merosakkan akidah kita, untuk merosakkan kepercayaan kita kepada Allah. Itu tujuan dia. Dan tiba-tiba kita berubat dengan cara mensyirikkan Allah Ta'ala, dia keluar. Pasal apa? Tujuan dia dah berjaya. Itu nak mensyirikkan manusia dengan membaca mentera-mentera yang kemudian yang mungkin itu adalah nama dewa Tuhan yang dalam agama bukan Islam tu, maka dia pun keluar. Jadi dengan sebab itu dia keluar, maka akhirnya kita percaya bahawa dengan nama, dengan sebutan yang bukan daripada Quran, bukan daripada hadis ataupun benda-benda yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, tapi itulah menyebabkan baik, maka akhirnya kita pun syirik dengan Allah Ta'ala. Jadi ini tuan-tuan ya. Baik, maju sikit tuan-tuan, nak masuk insya-Allah ni. Yang kedua, tauhid menjadikan hati manusia bersatu. Yang kedua tadi tuan-tuan, apa implikasi kalau sekiranya masyarakat manusia ini mempunyai tauhid yang jelas? Menjadikan hati manusia ini bersatu di bawah naungan Tuhan yang satu, kitab yang satu, rasul yang satu, kiblat yang satu. Iman menjadikan manusia berkasih sayang dan bersaudara seperti mana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau tuan-tuan yang ada buku, innamal mu'minuna ikhwah, ayat yang diterjemahkan dalam buku ini setakat itu saja, tetapi di bawah ayat ini lebih panjang, fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tetapi terjemahannya setakat itu. Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara. Maknanya kalau kita rujuk dalam ayat ini menyebutkan bagaimana kalau hati seorang itu benar-benar beriman tuan-tuan, maka persaudaraan itu akan menjadi titik persaudaraan ke atas iman itu akan menjadi satu titik temu dalam apa juga keadaan. Yang paling masyhur tuan-tuan, kita dapat lihat sejarah telah membuktikan dalam peristiwa hijrah di antara orang Muhajir dan juga orang Ansar yang tak pernah bertemu dan tak pernah melihat, tetapi ketika mana berada dalam suatu konteks yang kita kata iman Islam yang sama, maka ketika itu mereka boleh tuan-tuan, orang-orang Ansar menerima orang-orang Muhajir tuan-tuan boleh menghargai pengorbanan yang dibuat oleh Ansar itu. Digambarkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya bagaimana kehidupan seorang yang beriman itu. Terjemahannya tuan-tuan dibuat di sini, perumpamaan orang yang beriman dalam kemesraan dan kasih sayang antara mereka adalah seperti satu jasad. Apabila satu anggota sakit, semua anggota yang lain terpaksa berjaga malam dan menanggung sakit demam tuan-tuan. Inilah tuan-tuan bagaimana kehidupan manusia yang beriman ini
sakit sahabat kita di Palestin sana boleh rasa sampai di Malaysia ni. Lapor sahabat-sahabat kita di Syria sana sampai ke sini lapornya kita boleh rasa. Maknanya itulah tuan-tuan, dia punya tautan orang yang beriman itu. Ketika mana kita diuji dalam bentuk itu ada berlaku banjir besar sekejap di beberapa tempat di Malaysia tuan-tuan. Alhamdulillah ketika itu kan kita dengar negara-negara Islam yang lain yang dengar seperti Turki dan sebagainya offer tawaran untuk berikan bantuan dan sebagainya. Ini tuan-tuan satu benda. Kalau saya pernah tuan-tuan berada di sebuah negara lah, susah, bukan orang Islam ada tapi susah nak cari kan? Pergi sana jumpa orang bukan Islam, pergi sini jumpa orang Islam kan? Tuan-tuan dalam berapa tempoh hari, 3-4 hari tak jumpa langsung orang Islam kan? Masuk hari kelima tu jumpa masjid, dapat jumpa Tok Siak tu, dia punya rasa seronok tu dia punya rasa seronok boleh jumpa orang Islam ketika itu. Nak bagi satu contoh lah tuan-tuan ya. Baik. Masyarakat yang beriman adalah masyarakat yang sentiasa tolong-menolong dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan yang akan menegah ahli masyarakat daripada melakukan dosa dan bermusuh-musuhan sesama mereka. Semua individu akan bekerja untuk mendapat kejayaan yang diredai oleh Tuhannya. Mereka takut untuk melakukan kezaliman, mencuri, membunuh, menipu, berzina, meminta dan memberi rasuah, berdusta, berdengki, mengaib atau menyakiti seseorang. Ini kerana mereka takutkan Allah dan takut untuk berhadapan dengannya. Apabila orang Islam berpegang teguh dengan tauhid yang sebenar, mereka menjadi seperti digambarkan oleh Tuhan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tuan-tuan, terjemahannya takat itu juga. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh membuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Baik, ini yang kedua tuan-tuan, bagaimana tauhid ini menyatukan hati manusia. Sikit lagi tuan-tuan, saya nak baca yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan, bagaimana implikasi apabila seorang itu, masyarakat itu beriman. Yang ketiga, apabila iman berkembang dalam masyarakat manusia, ia akan membuahkan pelbagai amalan salih yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dengan amalan salih ini, Allah Ta'ala akan membuka pintu rezeki, akan membuka pintu-pintu kemenangan dalam menghadapi musuh, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala berfirman, sekiranya penduduk negeri itu beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama', tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu kurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan juga bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan ya. Jadi ini antara perkara yang kita boleh ambil pengajaran. Perkara yang ketiga ini bahawa dengan kita mengetahui ataupun mendalami, mempelajari, tahu tentang ilmu tauhid ini, kita tahu di mana asal usul kita, mana arah tuju kita, apa yang Allah Ta'ala uji kita ini sebenarnya adalah satu ujian untuk mengangkat kita berada pada kedudukan yang lebih baik dan sebagainya, dan kita melakukan amalan-amalan yang soleh. Maka amalan-amalan soleh itu yang kalau kita lihat dalam perkara tiga ini akan dibuka ketika itu tuan-tuan, kebaikan-kebaikan yang bukan saja kita akan dapat secara individu, bahkan dapat pada ahli keluarga, masyarakat kita dan pada seluruh negara, insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya rasa setakat ini saja dulu perbahasan kita dalam fasal yang ketiga. Insya-Allah nanti kita akan masuk dalam fasal yang keempat dengan soalan yang besar tuan-tuan disebut dalam ini, dan soalan yang paling penting, bagaimanakah kita mengenali Allah tuan-tuan? Bagaimana kita mengenali Allah? Kalau sekiranya Nabi Musa AS ketika mana berada pada Bukit Tur Saina tu kan, maka Allah Ta'ala seru pada Nabi Musa, dan Allah Ta'ala perkenalkan bahawa akulah Rabb, akulah Rabbmu. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira,
Maka malaikat Jibril suruh baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Maka insya-Allah tuan, nanti kita akan bahas pula dalam perbahasan selanjutnya. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina fathul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya fattah ya 'alim. Iftah qulubana fathul 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.